Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kita akan sambung bab 3 dalam subtopik buoyancy and stability. So kita akan tengok dalam introduction ni. So buoyant force ni adalah comes from the pressure exerted on the object by the fluid. So kita ada satu objek. Okay, saya akan lukiskan gambar rajah dia. Kita ada satu objek. So bila kita tenggelamkan dalam air, so kita ada mass kan. So mass kita akan dapat weight objek tu, M darab G. So buoyant force ni daripada air. Okay. Okay, dia akan bagi kepada objek tu. Okay, dia akan tolak objek tu ke atas. So kita akan label sebagai FB. Okay, kita tengok dia balik. Comes from the pressure exerted on the object by the fluid. Okay, jadi bila kita dah sebut tu, so kita boleh define lah dari segi rumus. So mass ni kita boleh tukar pada mass of object darab volume object darab G, sebab ni adalah weight. Weight ni datang daripada berat objek ni. Okay, so kalau ada certain buku dia ringkaskan lagi dengan term specific weight. So specific weight adalah density darab gravity darab dengan So specific weight tu adalah density of object darab dengan belakang ni, lambda. Okay. So kalau untuk buoyant force, dia punya formula ni lebih kurang macam ni. Tapi sebab dia daripada fluid so kita akan ambil density of fluid darab dengan volume objek darab dengan gravity. So tu adalah dia punya itulah rumus. So hati-hatilah kat sini dia punya density. Kalau buoyant force datang daripada fluid kan, so density fluid. Kalau weight memang berat objek, so datang daripada density of object. Dan kita kena take note untuk buoyant force ni. So kalau dia punya buoyant force lebih pada dia punya weight, so apa yang berlaku, dia punya objek tu akan float. Okay, terapung. So kalau terbalik pula, weight lebih besar daripada buoyant force. Buoyant force tu, air tu tak dapat tolak ke atas kan, so dia akan submerge, tenggelam. Okay, tu adalah penerangan ringkas lah. So ni nanti boleh baca. So definition yang pendek dia ada kat point pertama ni. Buoyant force is the force in fluid that tends to lift object upwards. Kita nak tolak objek tu ke atas. So kita terus tengok contoh dia. So kita ada satu cube. Cube ni kita rendamkan, yang pertama dalam air, dan yang kedua kita rendamkan dalam merkuri. So dia suruh kira magnitude dengan direction of the buoyant force. So objek ni dia punya panjang, lebar dengan tinggi dia sama, 0.5 meter. So kita tengoklah dia punya buoyant force So calculation salah kat bawah ni saya akan buat yang baru. Okay, so kita ada water. So kita ada weight. So weight objek ni mesti sama, density objek darab volume objek darab G. Jadi dalam kita punya soalan tu, dia tak bagi dia punya density, tapi instead dia bagi kita nilai specific weight 89.6 kN per meter cube. So macam mana kita nak dapatkan specific weight tu? Specific weight tu adalah density darab gravity. So density darab gravity kita dapat lambda specific weight darab dengan volume object. So kena betulkan lah nota sebelum ni. So weight sama dengan specific weight darab volume of object. So 86.9 kN. So volume object kita kena kira. So objek ni dia punya sisi dia sama, 0.5 darab 0.5 darab 0.5. Okay, ataupun width time length time height. So dia sama juga dengan 0.5 kuasa 3, iaitu 0.125
meter cos 3. 0.125 meter cos 3 kita darabkan dengan specific weight. So kita dapat weight adalah negatif 10.86 kilonewton. Okay, sebab dia negative direction, so kita buat jawapan kita negatif lah. Okay, sekarang kita nak kira buoyant force yang ke atas ni. So bila kita kira buoyant force, kita guna density of fluid. Okay, darab volume objek yang kita kira tadi dengan gravity. So density of fluid kita pakai water kan. So water 1000, 0.125 darab 9.81. So jawapan kita adalah 1226.25 Newton. So kita bagi dengan 1000 untuk dapatkan kilonewton. So kita akan dapat 1.23 kilonewton. So sekarang kita dah nampak lah dia punya force balance dia. Okay, so FB, so kita ada negatif W. So FB kita kecil 1.23 kilonewton. So negatif weight kita negatif 10.86. So bila kita buat force balance dekat Y, positif tolak dengan negatif. Okey, jadi dia punya nilai adalah negatif 9.63 kilonewton. So maknanya objek ni akan bergerak downwards lah. Okey, disebabkan dia punya weight, okey, weight objek tu lebih besar daripada buoyant force. So tangan kita punya external force, sebab objek ni dia punya total Fy dia sama dengan negatif 9.63 kilonewton ke bawah. So kalau kita nak balance kan, kita kena tarik dengan tangan lah ke atas. So kita boleh buat external force. Okay, so Fe kita mesti sama dengan positif 9.63 kilonewton supaya dia balance. Okay, jadi kita tengok contoh kedua. Contoh kedua adalah objek yang sama, cuma sekarang dia rendam dalam merkuri. So merkuri, okay, weight dengan buoyant force. So merkuri dia bagi dalam specific gravity 13.54. So kita darab dengan 1000. So 1000 ni density of water. So ni Sg. So 13.540 kg per meter cube. Okey, jadi kita punya weight masih objek yang sama. So dia punya nilai W dia negatif 10.86 kilonewton lagi. So sekarang kita kira punya buoyant force yang baru lah. Density of fluid darab volume objek darab gravity. Sekarang fluid kita adalah mercury 13.540. Volume sama 0.125. So gravity 9.81. So kita akan dapat 16.602 Newton. So bila kita bagi dengan 1000, kita akan dapat 16.6 kilonewton. Okay, so ni direction yang positif So dia punya ni positif. So gambar rajah dia kita boleh nampak lah. Okay, W ni kecil, negatif 10.86. So dia punya buoyant force dia tinggi So objek ni akan terapung. Okay, float. Okay, due to FB dia lebih besar daripada weight objek. Okay, so kita kira dia punya net force dia untuk Y. So positif FB tolak dengan weight 16.6 tolak 10.86. So kita akan dapat positif 5.74. Okay, dia ke atas upward. So objek ni dia akan bergerak ke atas. Okay, ni kilonewton
So kita punya tangan mesti tahan dia ke bawah. Okay, kita punya external force. Okay, mesti sama dengan positif, dia mesti ke bawah, so negatif 5.74. So baru objek ni dia static. Okay, so sebab dia tanya tentang external force kan. Okay, itulah jawapan.